Okey, sekarang ni kita masuklah kepada bab subtopik muatan haba tentu. Okey. Uh, Biasa kamu pergi ke tepi pantai kan? Kamu pergi tepi pantai, kamu jalan-jalan atas pasir pantai tu, kamu akan dapat rasa bahawa pasir pantai itu panas, kan? Pasir pantai itu panas. Kemudian bila mana kamu uh, masuk ke dalam laut, pergi jalan dekat bibir-bibir air tepi pantai tu, kamu dapat rasakan air laut tu sejuk. Sedangkan cahaya matahari ni kena pada kedua-dua ni, kan? Cahaya matahari ni kena pada pasir di tepi pantai ni, dan cahaya matahari juga terkena pada air laut. Tapi mengapa air laut ni tak naik dia punya suhu dia, kan? Sedangkan pasir ni suhunya jadi naik. Okey, kita baca sikit lah. Serajah 4.7 menunjukkan dua situasi yang berlainan. Haba dari matahari memanaskan pasir dan air laut untuk jangka masa yang sama. Namun, pasir cepat menjadi panas dan air laut lambat menjadi panas. Hal ini boleh dijelaskan berdasarkan konsep muatan haba. Objek berlainan mempunyai muatan haba yang berlainan. Pasir mempunyai muatan haba yang rendah dan cepat menjadi panas, manakala air laut mempunyai muatan haba yang tinggi dan lambat menjadi panas. Jadi apa yang dimaksudkan dengan muatan haba ni? Muatan haba ni ialah muatan haba iaitu bagi sesuatu objek ialah muatan haba ni dia punya simbol lah. Okey, bagi sesuatu objek ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek itu sebanyak 1 Celsius. Jadi kuantiti haba, berapa banyak haba yang diperlukan, berapa Celsius yang diperlukan untuk apa? Untuk sesuatu objek tu naik suhu dia kepada 1 Celsius. Untuk dia naik suhu dia 1 Celsius. Contohnya saya ada satu objek ni, ni objek. Saya nak naikkan suhu dia daripada 35 Celsius kepada 36 Celsius. Kan? Jadi bila mana suhu tu dah naik 35 ke 36 Celsius, kuantiti haba yang diperlukan untuk naikkan suhu dia tu. Kuantiti haba tu, berapa banyak haba saya perlukan untuk apa? Untuk naikkan suhu dia ni daripada 35 ke 36 Celsius. Itu yang sekarang kita kira, kan? Itulah dipanggil sebagai muatan haba. Itu kuantiti haba yang diperlukan untuk kita naikkan sesuatu suhu tu, objek tu suhunya dia naik daripada sebanyak 1 Celsius. Dan juga ini adalah dia punya rumus dia, kan? C iaitu muatan haba bersamaan dengan kuantiti haba yang dibekalkan, kan? Dibahagikan dengan perubahan suhu. Unit untuk muatan haba ni adalah Joule Celsius, Joule per Celsius ataupun Joule Celsius negatif 1. Okey, apabila 100 Joule haba dibekalkan kepada objek X dan Y. Objek X mengalami peningkatan suhu sebanyak 1 Celsius. Okey, sini kita dapat tahu lah muatan haba lah tu. Dan objek Y sebanyak 2 Celsius. Berapakah muatan haba masing-masing bagi objek X dan Y? Jadi kita dapat tengok muatan haba bagi objek X adalah sama dengan C sama dengan 100 Joule, yang mana kamu beri kat tadi 100 Joule, kuantiti haba yang dibekalkan, kan? Dibahagikan dengan kenaikan suhu dia 1 Celsius. Sebab dia naik 1 Celsius. Jadi kita dapat tahu bahawa muatan haba ialah 100 Joule Celsius. Manakala muatan haba bagi objek Y 100 Joule bahagi 2 Celsius. Jadi kita tahulah 5 Joule per Celsius. Jadi sini kita dapat tahu bahawa objek X mempunyai muatan haba yang lebih tinggi daripada objek Y. Objek X ni dia muatan haba dia lagi tinggi. Sebab ini 100, X ni 100, manakala Y ni adalah 50 Joule sahaja, kan? Jadi kita dapat tahu bahawa X ni muatan haba dia lagi tinggi. Sudah tentulah
sudah tentulah haba yang lebih banyak diperlukan untuk menaikkan 1 Celsius objek X. Kan? Oleh itu peningkatan suhu objek X kurang daripada objek Y. Sebab apa? Dua-duanya kita bagi dia 100 Joule. Kan? Tapi yang Y ni naik 2 Celsius. Manakala X ni hanya naik berapa? Hanya naik 1 Celsius. Jadi sudah tentulah kita dapat kesimpulan sini bahawa muatan haba untuk objek X dia lebih tinggi berbanding objek Y.